Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Yap Sayud akan berkongsi serba sedikit info berkaitan sekolah menengah kebangsaan agama yang terdapat di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Anul Kamarisa binti Malik, Dayang Nur Irina binti Abang Jamali, Farisha Farhani binti Muhammad Amarju, Hadifah Zahira binti Hasbullah dan Nurul Nuratul Husna binti Syahrudin. Marilah sama-sama kita hayati video ini. Sejarah penubuhan sekolah menengah kebangsaan agama di Malaysia. Penubuhan ini bermula dengan pengambil alihan 11 buah sekolah agama negeri dan rakyat oleh Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu pada tahun 1977. Daripada 11 buah sekolah menengah kebangsaan agama telah berkembang kepada 55 buah sekolah menengah kebangsaan agama. Idea awal untuk penubuhan sekolah menengah kebangsaan agama ini telah diilhamkan oleh pengarah bahagian agama Kementerian Pelajaran pada waktu itu iaitu Allahyarham Tuan Haji Nik Muhammad Muhyiddin bin Haji Wan Musa. Penubuhan sekolah menengah kebangsaan agama ini seiring dengan usaha pemodenan sistem pendidikan negara iaitu proses penambahbaikan sistem pendidikan Islam di sekolah-sekolah agama yang sesuai dengan perkembangan semasa. Ilham daripada Allahyarham Haji Nik Muhyiddin bin Haji Wan Musa ini telah direalisasikan oleh Tan Sri Datuk Paduka Dr. Abdul Hamid bin Osman dan Datuk Zainal Abidin bin Haji Abdul Kadir. Seterusnya, pada tahun 1970-an, sekolah-sekolah menengah agama rakyat kurang mendapat sambutan kerana sistem pentadbirannya yang tidak teratur dan kurang prasarana. Pada masa yang sama, kesedaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Oleh itu, Kementerian Pelajaran pada masa itu telah berunding dengan kerajaan-kerajaan negeri di bahagian semenanjung Malaysia agar sistem pentadbiran dan kurikulum di sekolah-sekolah agama dapat diselaraskan dengan sekolah menengah harian. Kebanyakan sekolah agama sebelum ini menitik beratkan pengajian Islam dan bahasa Arab sahaja tanpa memberi perhatian kepada mata pelajaran yang lain, contohnya sains, matematik, geografi dan lain-lain. Fenomena ini berlaku kerana sekolah-sekolah agama tidak berkemampuan untuk menyediakan bilik-bilik makmal yang mahal harganya. Implikasinya, lulusan sekolah agama kurang mampu berdaya saing dalam pasaran sumber tenaga manusia dan cabaran masyarakat semasa. Tetapi, sekarang, sekolah menengah kebangsaan agama telah setaraf dengan sekolah-sekolah yang lain. Mesti anda nak tahu apakah ciri-ciri yang terdapat pada sekolah menengah kebangsaan agama. Yang pertama, sekolah menengah kebangsaan agama menyediakan subjek tambahan iaitu bahasa Arab. Yang kedua, subjek pendidikan Islam digantikan kepada subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan pendidikan Syariah Islamiah. Yang ketiga, sekolah menengah kebangsaan agama menyediakan iklim dini dan bi'ah solehah kepada para pelajar. Yang keempat, menjamin ilmu agama dan akademik yang seimbang. Yang kelima, membuka peluang kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran iaitu KKQ kepada para pelajar. Dan yang terakhir, menyediakan penginapan asrama kepada para pelajar. Seterusnya, bagi syarat-syarat kemasukan ke sekolah menengah kebangsaan agama. Calon-calon mestilah sekurang-kurangnya memiliki kelayakan minimum seperti berikut. Bagi calon yang ingin memohon ke tingkatan 1, calon mestilah mendapat 6 atau 5A1B dalam UPSR. Calon boleh membaca Al-Quran, menulis jawi, tahu solat, beragama Islam. Calon juga mestilah lulus ujian PAFA berumur 12 tahun atau 13 tahun yang lahir pada 31 hari bulan Disember tahun semasa. Calon mestilah lulus pendidikan Islam, mendapat sekurang-kurangnya 3A dalam peperiksaan UPKK iaitu ujian penilaian kelas KAFA, pandai serba sedikit tentang bahasa Arab dan memiliki 3 sijil berasaskan pendidikan Islam. Seterusnya, bagi calon yang memohon ke tingkatan 4, calon mestilah lulus PT3 sekurang-kurangnya mendapat 4A, mendapat B dalam bahasa Arab komunikasi dan pendidikan Islam. Calon mendapat A dan B dalam mata pelajaran lain dan calon mestilah berumur 16 tahun atau kurang. Bagi calon yang memohon ke tingkatan 6 rendah, calon mestilah lulus SPM, mendapat kepujian dalam mata pelajaran bahasa Melayu, mendapat kepujian dalam bahasa Arab komunikasi atau lulus bahasa Arab tinggi, calon mestilah lulus mata pelajaran pengajian Al-Quran dan As-Sunnah serta pendidikan Syariah Islamiah dan calon mestilah berumur antara 17 dan 20 tahun. Berikut merupakan senarai mata pelajaran yang ditawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Bagi pelajar menengah rendah iaitu tingkatan 1 hingga 3, mata pelajaran yang ditawarkan adalah sama seperti sekolah menengah kebangsaan biasa namun terdapat tambahan iaitu subjek bahasa Arab. Manakala bagi pelajar menengah atas, pelajar tingkatan 4 dan 5,
Subjek pendidikan Islam digantikan dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga pendidikan Syariah Islamiah. Seterusnya, matlamat SMK Agama. Yang pertama, mendidik pelajar dengan kepribadian Islam. Yang kedua, membekalkan ilmu yang memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sasiah dan kepimpinan. Dan yang terakhir, memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu di dalam dan luar negara. Seterusnya ialah keistimewaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama atau dikenali sebagai SMKA. Keistimewaan yang pertama, pelajar berusaha untuk mengamalkan budaya hidup Islam seperti mana yang telah mereka pelajari dan mereka pupuk dalam diri mereka semasa mereka berada di sekolah. Yang kedua, terdapat banyak peluang untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM. Yang ketiga, pelajar dapat menguasai bahasa Arab dan kemahiran Al-Quran seperti tajwid dan teranum Al-Quran. Yang keempat, pihak sekolah menyediakan pelajaran yang dapat memberi sumbangan kepada negara, ummah serta masyarakat. Yang kelima, pelajar akan menjadi seseorang yang memahami agamanya, iaitu agama Islam. Keenam, lahirnya seorang pendakwah yang berhikmah serta bertanggungjawab. 7. Prospek masa depan pelajar agama sangat cerah serta laku di pasaran. Dan yang terakhir sekali, pelajar dapat mengukuhkan jati diri mereka apabila mereka menghadapi pelbagai cabaran yang terdapat di luar sana. Jadi, ke manakah hala tuju pelajar sekolah agama selepas SPM? Pelajar agama boleh menyambung pelajaran mereka di tingkatan 6 dan mengambil STPM atau mengambil STAM ataupun menyambung pengajian di Asasi Pengajian Islam, menyambung pengajian di Darul Quran, diploma atau pengajian di tanah Arab seperti Morocco, Madinah, Mesir dan sebagainya. Berikut adalah perbezaan antara Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Kelas Aliran Agama dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan. SMKA atau Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ditubuhkan dan diilhamkan oleh Pengarah Bahagian Agama Kementerian Pelajaran iaitu Allahyarham Tuan Haji Nik Muhammad Muhyiddin bin Haji Wan Musa. SMKA juga memang menjadi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia dan hasrat masyarakat Islam yang sedar akan faedahnya. Terdapat 55 buah sekolah SMKA di seluruh Malaysia. SABK pula iaitu Sekolah Agama Bantuan Kerajaan adalah sekolah yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM. Sekolah yang ingin berdaftar sebagai SABK haruslah akan dikekalkan kurikulum agama negeri, akan menerima pelbagai kemudahan, mempunyai syarat pendaftaran dan kurikulum agama dan pelaksanaan sijil agama iaitu STAM akan dikekalkan. KAA pula iaitu Kelas Aliran Agama diwujudkan atas desakan dan permintaan ibu bapa dan masyarakat. SMKA yang sedia ada tidak dapat menampung permintaan ibu bapa berikutan pencapaian prestasi murid-murid dalam UPSR yang meningkat. Kementerian Pelajaran Malaysia juga tidak bercadang untuk menambah bilangan SMKA, maka keperluan kepada aliran seperti ini dilaksanakan di sekolah menengah harian biasa. SMAP pula iaitu Sekolah Menengah Agama Persekutuan ditubuhkan dan dibiayai sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Objektif penubuhan sekolah ini ialah bagi membuka peluang kepada para pelajar lulusan ujian penilaian sekolah rendah agama bagi menyambung pelajaran di peringkat menengah dan bagi menampung permintaan masyarakat Islam yang tinggi terhadap sekolah menengah agama yang tidak dapat dipenuhi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebagai penutup, dapatlah kita simpulkan bahawa SMK Agama berbeza berbanding sekolah menengah lain. SMK Agama adalah tempat bagi mereka yang ingin belajar dan mengamalkan budaya Islam bukan sahaja melalui pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, kemahiran Jawi dan Al-Quran, tetapi juga aktiviti yang menerapkan nilai-nilai Islam.
pelajar SMK Agama mempunyai peluang yang luas untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan luar negara dalam pelbagai bidang. Dan yang terakhir, SMK Agama bukan sahaja dapat melahirkan pendakwah Islam yang bijak dan bertanggungjawab, tetapi juga dapat melahirkan pakar yang memahami Islam. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.